Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas hari ini 50 hari. Kita akan teruskan dengan siri homolog alkohol dan asid karboksilik. Oke, kita nak berkenalan dengan formula AM-nya, kumpulan berfungsi, nama kumpulan berfungsi, jenis sebatian organik. Oke, kita throwback sikit lah apa yang dah belajar pada minggu lepas. Okey, untuk alkana, okey, formula AM-nya awak kena hafal lah. CnH2n tambah 2. N-nya bermula dengan 1. Maksudnya C1 ni ada 1 atom karbon. Okey, kumpulan berfungsinya ialah ikatan tunggal antara atom karbon dan dia merupakan hidrokarbon tepu. Untuk alkina, okey, formula AM-nya CnH2n. N-nya bermula dengan 2. Okey, maksudnya C2H4. Itulah molekul alkena yang paling kecil lah. Dia mesti mempunyai minimum 2 atom karbon. Kenapa 2? Sebab dia mesti membentuk, dia ada ikatan ganda 2 antara atom karbon. Jadi ikatan ganda 2 ni mesti ada sekurang-kurangnya 2 atom karbon. Baru dia dikatakan ikatan ganda 2 antara atom karbon. Kalau satu atom saja dalam alkena, maka dia tak dapat nak membentuk ikatan ganda 2. Okey, hidrokarbon tak tepu. Okey, yang ketiga alkuna, CnH2n tolak 2. Sama juga N-nya bermula dengan 2. Okey, jadi kalau C2H2n 2 darab 2 4 tolak 2 C2H2. Okey, dalam alkuna ikatan ganda 3, okey, ada 2 atom karbon. Ini ialah molekul yang paling kecil, dia mempunyai 2 atom karbon. Okay. Ikatan ganda 3. Okey, seperti yang saya pernah dah bagi tahu dalam grup, atom karbon ni dia boleh membentuk 4 ikatan. Sama ada dia semua keempat-empat ikatan itu ikatan tunggal, seperti alkana ni. Okey. Ataupun dia ada ikatan ganda 2 seperti alkena. Kalau contoh ini dia ada satu ikatan ganda 2 dan 2 ikatan tunggal. Jadi jumlahnya ada 4. Ganda 2 tu maksudnya ada 2 ikatan lah. 1, 2, 3, 4. Kalau 3 ganda 3, ikatan yang 3 tu tambah 1 dah jadi 4. Okey. Next, kita akan belajar hari ini ialah alkohol. Okey, jadi alkohol formula AM-nya ialah CnH2n tambah 1 OH. Okey. OH ialah kumpulan berfungsi untuk alkohol. Okey, awak jangan keliru dia dengan alkali. Alkali OH itu dia bercas negatif. OH ni dia tak ada cas. Dia ialah molekul yang bersambung dengan karbon. Okey, dan nama OH ni namanya dikenali sebagai hidroksil. Okey. OH inilah yang akan menunjukkan sifat-sifat suatu alkohol. Jadi semua alkohol itu nama akhirnya mesti ada OL di belakangnya. Okey, dan alkohol ini N-nya bermula dengan 1. Okey, jadi 1 ni awak gantikan dalam formula AM, dia akan jadi C1H 2 darab 1 tambah 1 ialah 3. C1H3OH. Itulah molekul terkecil dalam siri homolog alkohol. CH3OH. Namanya ialah metanol. Okey, alkohol ni bukan hidrokarbon sebab dia mengandungi oksigen di dalamnya. Hidrokarbon ni cuma mengandungi hidrogen dan karbon. Okey, kalau asid karboksilik, formula AM-nya ialah CnH2n tambah 1, kemudian diikuti dengan COOH.
Okey, COOH. Okey. Untuk N, okey, N-nya bermula dengan kosong. N-nya bermula dengan kosong. Tak bermaksud jumlah karbon dalam asid karboksilik ni kosong. Sebenarnya dia sudah ada satu atom karbon dalam itu. COOH itu sudah menunjukkan satu atom karbon. Okey, jadi kalau N ini kosong, C ni ialah kosong lah. C kosong, H 2N, 2 darab kosong ialah kosong tambah 1. Jadi kalau N kosong, molekul yang terhasil adalah H1COOH. Ini molekul terkecil lah. Ada satu atom karbon. Tapi N-nya bermula dengan kosong lah. Okey. Dan kumpulan berfungsinya ialah ini. Ini yang menunjukkan kumpulan berfungsinya. COOH. Okay, namanya ialah karboksil. Kumpulan berfungsi ini dinamakan sebagai karboksil. Okey. Kita tengok imbas balik nama. Okey. Kalau ada satu atom karbon dalam molekul itu, nama induknya ialah met. Okey. Kalau 2 atom karbon, eth. Kalau 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hep, 8 ox, 9 non, 10 dec. Okey. Kena hafal lah. Met, eth, prop, but. Okey. Carilah akronim yang awak senang nak hafal. Tapi sebenarnya senang saja nak hafal ni. Okey, yang seterusnya ialah siri homolog. Ini juga kena hafal. Kalau siri homolog alkana, nama akhirannya ana, ena, una untuk alkuna, alkohol OL, karboksilik OIK, ester OAT. Jadi fokus kita untuk hari ini ialah alkohol dan asid karboksilik. Okey, alkohol dan kegunaannya. Okey, alkohol ni digunakan dalam antiseptik untuk membunuh kuman. Macam sanitizer yang kita pakai sekarang untuk membunuh virus. Minyak wangi. Okey, digunakan dalam minyak wangi. Alkohol juga merupakan suatu pelarut organik. Dia boleh melarutkan bahan-bahan yang diperbuat daripada bahan organik. Contohnya, apa contohnya? Okey, kalau polistrin, awak boleh larutkan dia dalam alkohol. Contohlah, itu satu contoh. Bahan api yang digunakan sebagai bahan api. Okey. Dah ditunjukkan juga ahli ketiga, maksudnya karbonnya ada 3. Dalam alkohol ni N-nya start dengan 1 lah. Okey. Jadi kalau C3H7OH. Ini formula struktur untuk C3H7OH. Okey. Sebab karbon dia ada 3, jadi nama induknya ialah prop. Propanol. Sebab dia ada OH di belakangnya. Jadi ini ialah propanol. Okay, yang ini struktur molekulnya dalam bentuk 3 dimensi. Ini tahukah anda kumpulan hidroksil OH ini? Ini jangan salah faham. Ini ialah ikatan. Ikatan OH. Berbeza dengan ion hidroksida. Okay, menamakan alkohol rantai lurus mengikut sistem penamaan IUPAC. Tentukan bilangan atom karbon dalam rantai karbon terpanjang yang mengandungi kumpulan hidroksil untuk mendapatkan nama alkana yang mengandungi bilangan atom karbon yang sama dengan alkohol. Kemudian gantikan akhiran A dengan ol. Okey, ini ya contohnya. Awak namakan dari depan. Kenapa dari depan? Okey. Nombor ni, okey, awak kena tengok OH itu sendiri. Kalau OH ni berada di sebelah paling kanan, paling kiri, sorry. Maksudnya nombor karbon tu mestilah bermula dengan paling kiri. 1, 2, 3. Kalau dia start di sebelah kanan, OH di hujung sini contohnya, awak namakan dia
nomborkan dia dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Propan 0. Okey. Tapi ini penting juga. Sebab sekarang ni dah melibatkan OH. OH ini terletak pada karbon pertama. Jadi namanya kena letak nombor sikit. Propan 1 ol dalam bahagian namanya. Okey. Untuk alkena itu pun saya lupa juga nak bagi tahu alkena. Okey, kalau dia terletak pada karbon nombor 2 contohnya, but 2ena. Nanti saya tunjuk contohlah. Okey, ini untuk propanol. Okey, tengok formula struktur. Okey, ini betul. A ini betul. B ini salah. Kenapa B ini salah? Okey, dia salah sebab yang ini. Ikatan ini. Okey, ikatan ni terletak pada H. Dia mesti bersambung dengan O, bukannya H. Ini penting ni dalam exam, sangat diambil berat perkara ini. Kalau awak salah lukis ikatan ni, awak lukis C dengan H, dah salah. Dia mesti C dengan O, macam ni. COH, bukan CH. Okey, itu ialah asid alkohol. Sekarang kita tengok asid karboksilik. Okey, nama pun asid, dia mestilah ada sifat asid. Contohnya kalau asid yang kecil molekulnya, dia mestilah berasa masam. Okey, dia boleh menukarkan kertas pH biru menjadi merah. Okey, gigitan semut yang menyebabkan kesakitan mengandungi asid metanoik ataupun asid formik. Cuka pula mengandungi asid etanoik yang juga dikenali sebagai asid asetik. Tahukah anda bahawa asid etanoik dan asid metanoik ialah ahli dalam siri homolog bagi asid karboksilik. Ada IK di belakangnya, itu bermaksud dia adalah daripada asid karboksilik. Okey, ini contoh struktur paling kecil bagi asid karboksilik. Ini dipanggil sebagai asid metanoik. Asid metanoik. Metanoik. Okey, meta sebab dia ada satu atom karbon. Oik sebab ada COOH. Okey, sama juga menamakan asid karboksilik. Tentukan bilangan atom karbon. Okey, gantikan akhiran A dengan oik. Contohnya, yang pertama formula molekul HCOOH. Bilangan atomnya ada, karbonnya ada 1. Nama alkana yang sepadan ialah metana. Tapi sebab ini adalah asid karboksilik, tukarkan jadi asid metanoik. Kalau formulanya CH3COOH, bilangan atom karbonnya ada 2. 1, 2. Okey. Jadi nama yang sepadan kalau ada 2 atom karbon, etana. Tapi na tu tukar jadi noik. Okey, sekarang awak boleh cuba melukis lepas ini. Lengkapkan ruang yang disediakan. Okey, dalam ni ada contoh. Okey, ni tips. Kumpulan berfungsi OH dan COOH mesti letak pada paling hujung dalam molekul. Okey, ini contoh bagi alkohol, 1 atom karbon. N-nya 1, maka formula molekulnya ialah CH3OH. Awak gantikan dalam formula AM. Okay, kemudian lukis. Sebab ada 1 atom karbon, 3 atom hidrogen, 1 kumpulan berfungsi OH. Okay, jadi kita lukis macam ni. OH ini, dalam contoh yang pertama ni, dia tak kisahlah awak nak lukis di mana-mana sekalipun. Yang penting, C ini, dia mesti ikatannya dengan O. Bukannya H. Awak nak lukis OH di atas ini pun tak ada masalah. Ataupun sebelah kiri.
Dua atom karbon, N-nya 2. C gantikan dalam formula ARM C2H5OH. Namanya ialah etanol. Jadi nak lukis dia macam ini. OH ataupun awak lukis di tengah-tengah macam ni. COH ataupun OH-nya di sebelah bawah. Tak kisah, yang penting OH itu berada di hujung rantai, di hujung rantai karbon. Okey, dan seterusnya. Jadi awak sambunglah. Awak cuma perlu tambah satu lagi karbon di sebelah-sebelahnya. Okey, untuk asid karboksilik, okey, kalau dia ada satu atom karbon, N-nya kosong. Satu atom karbon, N-nya kosong. Sebab satu atom ni dah dimiliki dalam COOH. Jadi N-nya gantikan dengan kosong. Kalau dua atom karbon, maka N-nya 1. Okey. Jadi ini asid metanoik. Ini formula strukturnya. H, C double bond O, OH. Tengok ni ya. Di jumlah ikatan bagi atom karbon ni sudah 4. Okey, kalau dua atom karbon, N-nya 1. 1 tu gantikan dalam N. CH3, COOH. Namanya asid metanoik. Ini formula strukturnya. COOH. Okey, CH3. Dan seterusnya. Okey, awak lengkapkan sehingga mempunyai 6 atom karbon bagi alkohol dan asid karboksilik. Okey, seterusnya ialah menghurai sifat fizik untuk sebatian dalam suatu siri homolog. Ini secara umum. Ahli siri homolog alkana, alkena dan alkuna terdiri daripada molekul yang neutral. Maksudnya dia tidak bercas. Okey. Alkana, alkena, alkuna mempunyai sifat fizik sebatian kovalen. Sebatian kovalen lah kita pernah belajar di tingkatan 4 bab 5. Jadi sebab dia sebatian kovalen. Sifat-sifatnya, okey, dari segi keterlarutan, larut di dalam pelarut organik, tidak larut dalam air. Pelarut organik ni tadi ialah alkohol lah. Okey, alkohol tidak larut dalam air. Kalau kita campur dalam air, dia akan membentuk dua lapisan. Okey. Kekonduksian elektrik. Okey, tidak dapat mengkonduksi elektrik dalam semua keadaan. Okey. Kemudian dari segi takat lebur dan takat didih, takat lebur dan takat didih yang rendah dan bertambah apabila saiz molekul bertambah. Saiz molekul bertambah ni maksudnya daripada contoh metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana. Okey, takat didih dan takat leburnya akan semakin bertambah. Ketumpatan. Kurang tumpat daripada air. Maksudnya bila kita campur, awak akan nampak dia dua lapisan lah. Alkana, alkena, alkuna ni dia di lapisan atas ataupun di lapisan bawah kalau dia lebih tumpat daripada air. Dia jadi lebih tumpat apabila molekulnya semakin besar. Okey. Okey, ini perubahan takat lebur dan takat didih apabila bagi 7 ahli pertama dalam alkana dan alkena. Okey, kita perhatikan dalam alkana, C-nya ada 1. Takat leburnya negatif 182, takat didih negatif 162. Kalau C-nya ada 2, etana, C negatif 183, negatif 89. Okey. Kita tengok takat didih lah. Dia semakin bertambah. Daripada negatif, dia jadi positif. Okey. Begitu juga dengan alkena. Semakin bertambah apabila bilangan atom karbonnya semakin bertambah. Okey, daripada etena sehingga heptena. Okey, apa keadaan fizik pada suhu bilik? Okey, suhu bilik ni lebih kurang 28 ke 29 darjah Celsius.
Okey, jadi kita tengok kalau suhu bilik dia berubah daripada gas dia menjadi cecair. Okey, awak kena tengok ni lah takat lebur ni. Okey. Takat didihnya lebih kurang daripada suhu bilik. Maksudnya dia keadaan gas lah. Kalau takat didihnya lebih tinggi daripada suhu bilik, jadi dia cecair. Begitu juga dengan alkena. Okey, takat didihnya negatif 104, dia kurang daripada suhu bilik, maksudnya dia gas sampai sini. Untuk pentena, takat didihnya 30, lebih tinggi daripada suhu bilik. Jadi dia akan cecair lah. Okey, cecair. Okey, kenapa takat lebur dan takat didih semakin bertambah untuk alkana dan alkena? Ini juga untuk alkuna lah, alkuna, alkohol dan asid karboksilik. Jawapan ni umum untuk alkana sampai asid karboksilik. Okey. Dalam siri homolog itu, okey, ahli-ahlinya daripada C1 sehingga C yang seterusnya, takat lebur dan takat didih akan semakin bertambah. Okey, apabila bilangan atom karbon dalam setiap molekul semakin bertambah. Okey, kenapa? Ini kerana saiz molekul semakin meningkat. Okey, sebab apa semakin meningkat? Kan karbonnya makin banyak. C ada 2, H-nya ada 6. C3, H-nya 8. Jadi ini akan menyebabkan molekulnya bersaiz semakin besar. Bila saiznya makin besar, makin meningkat, daya van der Waals ataupun daya tarikan antara molekul akan semakin kuat. Okey, daya van der Waals ni dia berkaitan dengan saiz, saiz molekul. Makin besar saiz molekul, makin kuat daya van der Waals-nya ataupun daya tarikan antara molekul. Bila makin kuat dayanya, makin banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya ini. Kita tengok contohlah gambar rajah ni. CH4, dia molekul yang kecil. Daya tarikan van der Waals antara molekulnya adalah lemah. Lemah tu saya tunjukkan dengan garisan tu lah. Okey, garisan putus-putus. Kalau C4H10, tengok ada banyak garisan kan. Garisan tu mewakili kekuatan daya van der Waals. Makin besar molekulnya, makin kuatlah daya tarikan van der Waals. Bila daya tarikan tu makin kuat, maka lebih banyak haba diperlukan untuk memutuskannya, untuk dia berubah ke keadaan. Itu untuk alkana dan alkena lah secara umumnya. Tapi kita boleh apply untuk alkuna, alkohol dan juga asid karboksilik. Untuk asid alkohol dan asid karboksilik, kita tengok. Sebatian organik bukan hidrokarbon yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey. Takat didih alkohol dan asid karboksilik secara relatifnya lebih tinggi daripada alkena yang sepadan. Maksudnya macam ni. Jadi kita tengok takat didih etena C2, okey. Takat didihnya ialah negatif 104 darjah Celsius. Bila kita tengok takat didih etanol, ini awak boleh search Google lah, boiling point etanol. Okey. C-nya ada 2 kan? Dalam etanol ni C-nya ada 2. Dan kita dapati takat didih etanol ni 78. Tengok perbezaan dia. Daripada negatif 107 jadi positif 78 darjah Celsius. Manakala asid etanoik pula C-nya juga ada 2. Okey. Takat didihnya ialah 118. Kita tengok dia secara relatifnya lebih tinggi daripada etena. Asid etanoik lebih tinggi daripada etanol dan etena. Okey, ini disebabkan oleh saiznya semakin besar. Okey, saiznya semakin besar. Saiz macam mana cikgu?
Cuba awak tengok. Etena ni dia cuma ada 2 karbon dan 4 hidrogen. Okey, etanol 2 karbon, 5 hidrogen, kemudian ada pula OH. Awak boleh bayangkan tak? Dia semakin besar lah sebab ada unsur lain, ada unsur oksigen. Hidrogennya pun dah lebih banyak. Untuk asid etanoik, C-nya ada 2, H-nya ada 4, tapi O-nya lebih banyak lagi. O ni lebih besar lah saiz atomnya. Okay. Jadi dia ada kaitan dengan saiz molekul itu sendiri. Bila saiznya lebih besar, maka daya tarikan van der Waals-nya lebih kuat dan perlukan haba yang lebih banyak. Okey, ini pula sifat fizik alkohol dan asid karboksilik secara umumnya. Untuk alkohol, takat didih yang rendah dan meningkat dengan peningkatan bilangan atom karbon per molekul, sama juga dengan asid karboksilik. Okey, bila molekulnya makin besar, maka takat didihnya akan semakin bertambah. Keadaan fizik, 11 ahli pertama alkohol wujud sebagai cecair. Maksudnya daripada metanol sampai dekanol tu semuanya cecair. Untuk asid karboksilik, 9 ahli pertamanya wujud sebagai cecair daripada asid metanoik sehingga asid nonanoik. Okay. Ketelarutan, metanol, etanol dan propanol terlarut campur dalam air pada semua kadar. Okay. Untuk metanol C1 ni, etanol C2, propanol C3, dia boleh bercampur lah dengan air. Sebab tu kita punya sanitizer, dia ialah daripada etanol lah. Etanol dengan campuran etanol dan propanol. Sebab dia boleh larut dalam air. Sanitizer kita tu ialah 70% alkohol. 30% lagi ialah air. Ketelarutan berkurang dengan peningkatan saiz molekul. Okay, untuk asid karboksilik, metanoik, etanoik dan propanoik sangat larut dalam air. Dia boleh larut dalam air lah. Tapi ketelarutannya akan berkurang apabila saiz molekul semakin meningkat. Makin besar saiznya, makin kurang larut. Dan ini awak lengkapkan lah. Apa yang kita dah belajar tadi. Untuk alkana, alkena, alkuna, awak isikan sifat fiziknya dari segi ketelarutan, kekonduksian, takat lebur dan takat didih dan ketumpatan dalam ruang tu. Manakala untuk alkohol dan asid karboksilik, awak isikan yang ini dalam modul. Yang perubahan ni dah ada notanya lah dalam ni. Kenapa dia semakin meningkat apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Jadi saya rasa itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.